baru, yaitu surah Asy-Syams. Muka surat yang sama, muka surat 595. Sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa membaca, mempelajari, menghayati serta mengamalkan ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang udur sakit, yang ada dalam majlis ini khususnya, yang mengikuti majlis ini khususnya, keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakan jua kepada kami hikmah, yaitu faham dalam agama.
Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hambamu yang saleh. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang lalu. Ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia. Khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha penyantun lagi maha penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi engkau kepada kami sekalian rahmatmu, serta engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjukmu. Allahumma rzuq ahla Ghazzah an-nasr wal fath. Allahumma rzuq ahla Ghazzah an-nasr wal fath. Allahumma rzuqhum an-nasr wal fath. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada penduduk Palestin, penduduk Gaza, bantuanmu dan kemenanganmu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Surah Asy-Syams. Syams, matahari. Matahari satu makhluk Allah. Matahari ini satu makhluk Allah. Yang berguna ia bila dia ada cahaya dia dan kepanasan dia. Syamsi juga berlaku pada waktu siang. Berlaku pada waktu siang. Syamsi tidak boleh matahari tidak boleh dipisahkan dengan siang. Dia tak berlaku matahari malam. Dua. Yang pertama apa dia? Matahari itu satu makhluk Allah. Dan matahari tidak ada gunanya kalau tidak ada cahaya dia ataupun duha dia. Dan matahari itu berlaku pada waktu siang. Dan matahari itu berada di bawah langit dan di atas bumi. Itulah diri manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu matahari lah. Dan matahari juga dikaitkan dengan dikaitkan dengan wanita. Wanita. Bulan dikaitkan dengan lelaki. Seolah-olah bulan dan bintang itu tidak boleh berpisah. Tidak boleh berpisah. Siang akan datang matahari. Malam bulan akan timbul. Dan begitulah kehidupan kita. Lelaki tidak boleh berpisah dengan wanita. Dan dia adalah penyebab lahirnya masyarakat yang kedua-dua itu berada di waktu siang dan di waktu malam, di bawah langit dan di atas bumi. Kesemua yang nak cerita ini berada di ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Begitu. Baiklah sama-sama kita tengok ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, kami membaca surah Asy-Syamsi. Kami membaca surah Asy-Syamsi itu kena ada dalam diri kita, dalam perasaan kita.
dalam niat kita. Sebab tidak akan berlaku Bismillahirrahmanirrahim tanpa kait dengan apa kerja. Dia tak boleh gitu. Kalau kita tak kait gitu, kalau kita baca Bismillah tidak niat dengan apa yang kita buat, kita tidak seolah-olah apa yang kita buat itu tidak ada mengait dengan Bismillah. Dan bila kita kait dengan Bismillah, dia akan menghasilkan rahmat. Rahmat itu sifatnya 3. Pertama, sifatnya sempurna. Dia akan menyempurnakan keperluan kita dalam hidup kita. Yang kedua, sifatnya menjauhkan keburukan. Dia akan membuang segala keburukan daripada kita dan hidup kita. Dan sifat yang 3, rahmat itu adalah redha dan surga Allah. Mana itu. Kemudian ulama mengatakan dengan baca Bismillah dan dikaitkan dengan perbuatan kita itu, kita hidup dalam keadaan aman. Itu penting, Bismillahirrahmanirrahim, dan niat apa yang kita buat itu terikat dengan Allah, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wadduha wasyamsi wadduhaha wasyamsi wadduhaha. Demi ni sumpah. Macam mana kita nak kenal sumpah? Kita tengok ada waw dan baris akhir syamsi itu baris di bawah, wajib. Tak boleh wasyamsa, wasyamsu, dia makna lain. Bukan makna demi. Nak jadikan ia sumpah, mesti kita baca wasyamsi. Sin tu baris bawah. Kalau salah baca wasyamsa, wasyamsu, maka kita dah ubah Quran. Kita dah ubah makna asal yang Allah kehendaki. Maknanya kalau kita kata wasyamsu, kita tak kata demi matahari. Kita kata wasyamsu dan matahari itu. Kalau wasyamsa, akan matahari itu, dia terjemah tak sama. Wadduhaha, dan demi cahaya. Duha itu cahaya siang. Duha, cahaya siang. Setengah ulama kata cahaya matahari di waktu duha. Setengah ulama mengatakan duha ini adalah waktu matahari naik dan kepanasannya. Waktu kepanasan matahari yang menyebabkan matahari itu boleh memberi manfaat pada kita, boleh keringkan pakaian, boleh keringkan benda-benda yang basah, boleh keringkan air dan seumpamanya. Yang kedua, matahari perlu bersama duha. Macam kita ada telinga, kalau tak dengar, tak guna juga. Kan? Telinga ada, mata ada, telinga ada tapi tak boleh dengar. Mata ada tak boleh melihat. Hati ada tak boleh berfikir. Sebab itulah bila Allah Subhanahu wa taala cipta manusia dan beri nyawa, dia bekalkan pendengaran. Dia tak kata telinga, bekalkan pendengaran. Bekalkan bukan mata sahaja, penglihatan. Bekalkan fungsi hati, bukan hati saja. Penting. Begitu juga matahari, bila Allah Subhanahu wa taala cipta matahari, dia cipta bersamanya duhanya. Duhanya. Dia tidak akan cipta matahari tanpa memberi nilai pada matahari, iaitu duha. Sebab itu duha itu adalah cahaya. Kalau matahari ada tapi mati matahari, tak ada cahaya, tak ada duha, tak guna juga. Tidak. Tak panas, tak guna juga. Begitu. Jadi Allah bersumpah dengan matahari dan fungsi matahari. Yang kedua, wal qamari, demi bulan. Sama juga. Dia ada idza talaha. Bulan itu penting bila dia bergerak. Talaha. Apabila tala yatlu, kita kata tilawah. Tilawah ni tala juga makna dia ikut. Ana atluk, saya ikut. Sebab jenis baca ni
Baca Quran pun dia panggil tilawah. Tilawah ni mana kena ikut guru. Kita nak baca ikut, kita tak boleh baca Quran ikut guru. Sebab tu dia panggil tilawah Quran ni talaqi. Mana kita nak mengaji Quran, tak boleh tengok-tengok baca ikut kita, tak. Dia kena ambil pada guru, pada guru itu panggil tilawah. Jadi di sini idza talaha, apabila ia mengikutinya. Ha, itu matahari. Okey, ha ni semua kita akan tengok nanti, dia kembali kepada matahari. Duha syamsi. Idza tala asyamsi. Wan nahari, demi siang. Idza jallaha, apabila menzahirkannya, matahari menzahirkan, apa ni, siang menzahirkan matahari. Wal laili idza, ayat yang keempat, demi malam apabila ia menutupkan matahari. Empat ayat ni semua ha tu rujuk kepada matahari. Ada matahari, duha dia, bulan mengikuti matahari, siang menzahirkan matahari, malam menutupi matahari. Begitu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, empat ayat ni kebanyakan ulama menyatakan bahawa dia telah mengagungkan ataupun membesarkan nilai kurniaan Allah kepada matahari. Matahari akan bernilai bila dia ada duha dia, yakni cahaya dia, kepanasan dia dan kesempurnaan dia. Kemudian matahari itu akan lenyap di waktu siang dan akan datang pula al-qamar, bulan mengikuti matahari. Kemudian siang pula kita akan nampak terang kerana wujudnya matahari. Kalau matahari tak ada, siang gelap juga. Begitu juga malam akan menutupi matahari sepenuhnya dan diganti pula dengan bulan yang akan menerangi malam tersebut. Kedua-dua itu berada di mana? Berada di ayat yang kelima. Was-sama'i, demi langit, wama banaha, dan apa-apa yang Allah bina. Bana tu bina. Allah bina langit, tak ada tiang. Allah bina langit, di bawahnya ada matahari. Allah bina langit, di bawahnya ada bintang-bintang. Allah bina langit, di bawahnya tempat laluan-laluan dan bagai-bagai. Itu wama banaha. Wal ardi, langit sebagai bumbung. Banaha itu sebagai bumbung. Wal ardi, demi bumi. Wama tahaha, apa yang terhampar, terhampar di bawah bumi itu, di atas bumi itu. Banaha di sini, ayat 5 ni rujuk pada langit, tidak rujuk lagi kepada syamsi. Itu pandangan. Wal ardi, demi bumi, dan apa yang menghamparkan bumi. Adakah boleh kita itu kita bawa pada syamsi, demi matahari, demi langit, apa yang membina langit itu untuk dilalui oleh matahari? Boleh tak? Ada. Demi bumi yang dan apa yang terhampar yang disinari oleh matahari. Ada. Jadi yang ayat 5 dengan 6 ini lebih tepat kita kata itu rujuk pada tempat masing-masing lah. Cuma ayat 1 ayat 2 talaha, ayat 3 jallaha, ayat 4
yaghshaha itu semua kembali kepada matahari. Ini kita tidak terjemah sajalah, kita tengok di sudut bahasa. Jadi macam kita tadi, ayat 5 ini sebagai bumbung kepada kehidupan manusia dan matahari berada. Bumi tempat matahari suluh dan dia terhampar, faham. Tuan-tuan dirahmati Allah. Berapa ayat tu? 6 ayat itu berkaitan dengan apa dia? Matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi, kan? Cuba kecilkan suasana itu masuk dalam rumah kita. Masuk dalam rumah kita. Kita duduk dalam masjid ni lah, masjid ni, kan? Langit benda atas, langit ni berada atas, langit ni bumi, terhampar, taha. Langit dia panggil banaha. Kemudian berlaku pada tempat kita ni siang dan malam. Malam ada lampu, siang tak ada lampu, kan? Ada matahari. Gitu. Lepas tu di mana kehidupan manusia? Di mana kehidupan manusia? Kehidupan manusia ialah pada ayat yang ketujuh itu. Wa nafsin. Itu bermulanya manusia yang tinggal di mana? Di atas bumi. Kata kita ambil ke paling dekat, di bawah belakang dia tu dekat. Wal ardi wa ma ta. Langit manusia, wa nafsin, demi jiwa. Demi jiwa. Kita terjemah jiwa, nafsin, ataupun demi manusia. Wa ma sawaha, dan apa-apa yang Allah sempurnakan kepada manusia. Sawa tu dia sempurna. Kita tengok comel, kita ada tangan, ada kaki, ada apa lagi? Sawa ni. Ada hidung, ada mulut, ada, itu sawa. Nah, kemudian Allah sawa juga, Allah beri nyawa. Allah beri nyawa, boleh hidup kita gini. Sawa juga Allah beri telinga boleh dengar, sawa juga. Yang ketiga, yang berikutnya Allah beri mata boleh melihat, sawa juga. Yang ke berikutnya Allah beri hati boleh berfikir. Ini konsep ataupun cara yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia, nafsin wa masawaha. Kat mana kita terjemah sampai gitu? Kita terjemah pada ayat yang dibaca oleh imam tadi. Imam tadi baca surah apa nama? Sajdah, surah Sajdah. Cuba tengok Sajdah. Semak Sajdah sikit. Surah Sajdah. Surah berapa? Surah Sajdah. Surah Sajdah. Ayat 7 juga. Ayat 7, ayat 8. Ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Tuhan yang ahsana, memperelokkan semua perkara, semua benda, kulla syai'in. Khalaqahu, dia ciptanya. Maknanya khalaqahu, Allah menciptakan sesuatu itu ahsan, yang terbaik. Lepas semua ada di bumi, di langit ni, matahari semua ada, bulan bintang semua ada ni, baru Allah wa bada'a khalqal insan, mula ciptaan manusia min tin, Adam lah, daripada tanah dia.
Maknanya kita dicipta setelah langit, bumi dan segala-gala yang disumpahi oleh Allah dalam surah hari ini ada belaka. Baru kita dicipta. Seolah-olah kita mari masjid ni segala-gala ada. Mari jadi AJK. Itu je. Mari jadi imam. Bukan mari buat masjid apa tak. Benda siap dah ada. Ada rezeki dan ada segalanya. Lepas tu summa ja'ala, ayat yang ke-8 tu keturunan Adam. Summa ja'ala naslahu tu keturunan Adam, min sulalatin, daripada sulalah, mana benih, mimma'in mahi, daripada air yang hina. Maknanya jadilah baby yang kita tengok hari ni. Baby tu asalnya mimma'in mahin. Bila jadi baby duduk dalam rahim 4 bulan 10 hari, Allah sawwahu tu. Perkataan summa sawwahu ayat 9 tu sama dengan ayat hari ni, wa nafsin wa ma sawwa. Kan? Wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi sawwaha itu ialah 4 bulan 10 hari di sini. 4 bulan 10 hari. Dah lepas 4 bulan 10 hari dia buat apa? Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah masukkan ruh. Allah masukkan ruh. Duduk dalam rahim lagi. Lepas masuk ruh, Allah bekalkan apa? Wa ja'ala. Lepas ada ruh dah, jadi manusia hidup dah, tapi telinga ada, mata ada, hati ada, tapi belum difungsikan lagi. Wa ja'ala lakum as-sam'a. Allah ja'ala dengan makna fungsikan kepada kamu pendengaran, boleh dengar. Wal absar, boleh melihat dengan mata. Wal afidah, boleh berfikir dengan hati. Boleh menilai dengan hati. Ini jelah yang Allah bekal kepada kita. Pendengaran, penglihatan dan hati. Hati inilah yang kita kena bekalkan dia dengan, pertama nyawa, yang kedua makanan. Nyawa apa dia? Quran. Nyawa kepada hati ialah Quran. Makanan kepada hati ialah menghidupkan Quran di dalam diri kita, sehingga kita boleh faham apa yang Allah hendaki. Kalau kita baca Quran, hidup hati, tapi tak tahu apa yang Allah suruh, apa Allah yang Allah larang, sebab kita tak faham Quran. Sebab itulah tadabbur itu salah satu langkah yang penting. Merupakan langkah yang penting. Tujuan apa Allah jadikan kita? Qalilan ma tashkurun. Sedikit apa yang kamu bersyukur, yang kamu taat. Rupa-rupanya Allah nak kita taat pada dia. Jadi yang realitinya tak ramai yang taat, sedangkan dia telah menerima nikmat daripada Allah. Jadi itulah sebabnya hari ini Allah sebut ayat 7 dalam surah Syamsi, wa nafsin, demi jiwa yang, dan apa-apa yang Allah sempurnakan. Sawah ni comel, sempurnakan. Sempurnakannya. Jadi termasuk semua tadi tu. Sawah di sini bukan sekadar body saja, tetapi body dan segala kurniaan-kurniaan Allah yang ada dalam tubuh kita, termasuklah pendengaran, penglihatan dan hati kita. Baik, bila kita dah sempurna, apa yang Allah akan beri pada kita? Ayat yang ke-8. Wa fa'alhamaha. Ada berapa kalimah alhama? Ada 3 kalimah. Fa, maka. Maka tu dia jawab kepada isu 7 ayat sebelum ini. Ataupun sekurang-kurangnya ayat yang ke-7 sahaja. Fa'alhama. Fa, maka adalah kaitan dengan ayat sebelum. Alhama. Alhama. Apa makna alhama? Kalau kita guna bahasa kita apa? Ilham. Perkataan alhama yulhimu ilham. Alhama yulhimu ilham. Allah mengilhamkannya. Nya itu itu rajuk kepada nafsi. Setiap orang Allah ilhamkan kepada dia. Ilham ni makna dia nampak ni baik, ni buruk. Dia nampak. Hak baik ni payah nak bagi masjid ni tak ada apa manfaat pun zahirnya.
Tapi nak pergi tempat disco, tempat nyanyian, tempat hiburan, kita nampak jumpa dengan kawan-kawan seronok. Sini nak jumpa dengan kawan juga, tapi tak seronok. Ada, dia ilham. Seronok di masjid ada, tak nampak pahalanya. Seronok di tempat hiburan ada, bahagia, seronok, jumpa boleh, sentuh boleh, macam-macam, kan? Itu Allah ilham. Fujur ialah benda-benda buruk, benda-benda fujur, benda-benda maksiat. Fujuraha, ha tu rujuk kepada nafsu. Fujura an-nafsi, kejahatan yang nafsu suka. Wa taqwaha, takwa juga rujuk kepada seseorang itu. Allah ilham, hak ni yang takwa, hak ni yang tidak takwa. Hak ni boleh lepas hawa nafsu, hak ni kena tahan hawa nafsu. Allah ilham. Cuma siapa yang menguntungkan diri dia? Ayat yang ke-10 kan? Qad, itu Allah confirmkan. Qad aflaha, sesungguhnya beruntunglah man zakkaha, sesiapa yang zakah. Apa ada zakah? Zakah yuzakki tazkiyah, dia menyucikan. Ha tu rujuk pada nafsin dalam ayat 7 lagi. Wa ma sawwaha, wa nafsin wa ma sawwaha. Wa qad ayat yang ke-11, wa qad khaba, maka khaba hancurlah. Hancurlah, rugilah. Khaba lawan dia aflaha. Aflaha ni muflihun. Muflihun ni kalau kita dapat 3. Muflihun sama dengan rahmat. Muflihun falah, rahmat. Jadi lawan dia khabar. Kalau aflaha, kita dapat berjaya di dunia dan kita dapat lepas daripada neraka dan kita dapat redha Allah, boleh masuk syurga. Itu aflaha. Adapun khabar, terbalik, kita tidak berjaya di dunia dan kita akan dimasukkan dalam neraka dan kita tidak mendapat redha Allah, tak boleh masuk syurga. Siapa? Khabar, man dasaha, apa yang dasar ni mengotorkan nafsu itu sendiri. Ada 11 ayat ke 10 ayat ni? 10 ayat lah, 10 ayat semua. 10 ayat yang pertama ini cara kita nak bergerak. Kita ambil ayat 10, rugi orang yang mengotorkan nafsu. Untung ayat 9, untung dan sempurna orang yang membersihkan nafsu. Dan jangan salahkan Allah kepada kita, sebab Allah telah mengilhamkan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Dan setiap kita disempurnakan oleh Allah dalam ayat yang ke-7 dengan nyawanya, disempurnakan oleh Allah dengan jasad yang sempurna, dengan nyawanya, dan dibekalkan dengan telinga boleh dengar apa yang baik, apa yang buruk, dan dibekalkan dengan mata boleh dengar, boleh lihat apa yang baik dengan buruk, dan dibekalkan dengan hati boleh berfikir apa yang dilihat, apa yang didengar, dan diberi ilmu pula kepada kita sebuah kitab dengan nama Al-Quran, supaya kita hidupkan hati kita dan boleh menggunakan ilmu-ilmu yang ada dalam Quran untuk menghidupkan hati kita. Maka kita yang baik ataupun yang buruk ini berada di bawah bumi yang Allah tahaha, dan berada di bawah langit yang Allah banaha, yang berada di waktu malam yang Allah tutupkan matahari, berada di waktu siang yang Allah jallakan matahari, dan bulan itu bergerak untuk kehidupan kita. Matahari itu sentiasa memberi cahaya kepada kita dan memberi kepanasan kepada kita untuk kehidupan kita yang sempurna. Inilah satu nilai hidup yang ada pada surah ini, 10 ayat terakhir. 10 ayat itu. Nampak tak? Lengkap Allah beri pada kita. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak taat pada Allah? Kenapa kita nak sombong? Kenapa kita nak rasa kita segala-gala?
Kenapa kita tengok orang lain lebih hina daripada kita, sedangkan kita ini wa nafsin wa ma sawwaha. Tak apa tak? Itulah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, anda tengok bila kita rujuk daripada nilai dia panggil perkataan syamsi, perkataan qamar, perkataan nahar, perkataan lail, perkataan sama, perkataan ardi. Apa tu? Syam. 1, qamar. 2, nahar. 3, lail. 4, sama. 5, ardi. 6. Cuba dia panggil dia istilah ilmu bahasa, cuba bandingkan, kita panggil dalam ilmu tashbih, sifat manusia wa nafsi wa masawah ini macam matahari, manusia macam bulan, manusia macam siang, manusia macam malam, manusia macam langit, manusia macam bumi. Ada tak begitu? Ini tinggi sikit ilmu balaghah dia panggil. Ilmu makna, ilmu isti'arah, ilmu majaz, ilmu tashbihat dalam istilah ilmu. Cuba bayangkan matahari itu, bulan itu dengan bayangan kita. Matahari seorang wanita, bulan seorang lelaki. Seorang lelaki yang nampak nahar dia, nampak siang dia, nampak hebat dia lelaki. Dan malam itu ialah seorang wanita yang menutupi diri dia daripada melakukan tinggi tu. Anak cakap tu kan, tinggi tu mungkin kita pening ke apa saya cakap. Sebab ilmu ni, ilmu balaghah ni, ilmu dilalah ni tinggi, banyak cabaran dia. Nah, wanita itu seperti malam, dia kena menutupi dia, dia kena selamat diri dia. Siapa yang gagah nahar, siang itu idza jallaha, matahari, dia kena mempertahankan wanita. Sebab syamsi itu di depan. Kenapa syamsi dianggap sebagai wanita duduk depan kali? Biasanya wanita ke depan, tak ke depan. Tapi yang menjaga, yang mengikutinya ialah qamar yang akan mengikuti dia. Ini cerita di sebalik perkataan, Dan was-sama'i wa ma banaha, langit dan binaan dia. Ini langit ni adalah yang membumbungkan dia. Siapa yang dibumbungnya? Bumi dibumbung. Makna bumi itu wanita, langit itu lelaki, malam itu wanita, siang itu lelaki, bulan itu lelaki, matahari itu wanita. Nanti nak sambung cerita semula, insya-Allah. Aku takut pening kan. Tapi kalau tak nak pergi sampai situ pun tak apalah, ambil hak selapis tadi. Nah, itu bayangan-bayangan kehidupan. Tapi kalau kita boleh faham nilai-nilai kemanusiaan dalam 10 ayat terakhir, kerana dalam ayat 7 itu Allah bersumpah wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, sebelum itu disebut syamsi, qamari, nahari, laili, samai, al-ardi. Kemudian dicantum dengan wa nafsin pula. Disitulah nilai tasbih, perbandingan yang wujud di dalam surah ini, yang amat-amat penting untuk kita fahami demi ayat 8 yang Allah ilhamkan kepada kita yang baik dan yang buruk, dan kitalah yang akan memilih untuk menjadi aflaha ataupun khaba. Bukan Allah yang salah. Allah telah lengkapi dengan segala-galanya, maka kitalah yang penentu. Kalau kita nak jadi aflaha, kita kena zakkaha. Kalau kita nak jadi khaba, kena dasar waliyadzubillah. Jadi itulah perjuangan
yang kita kena sama-sama berusaha. Kemudian ayat 11 sampai ayat 18. Ayat 11 sampai 15 tu Allah bawa contoh kaum yang khabar. Kaum yang khabar, iaitu kaum Samud. Kaum Samud secara khususnya, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Saleh. Ni kaum Nabi Saleh ni, kadzabat Samud bi tawwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah. Rasulullah di sini Nabi Saleh. Ada fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbah. Ini insyaallah kita akan sambung 5 ayat berikut pada pertemuan yang akan datang, dan kita kaitkan dengan cerita tashbihat tadi tu, cerita perbandingan 6 makhluk, 6 kan? Matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi itu adalah gambaran lelaki dan wanita. Ingat tak? Dalam ayat sebelum ni, ayat al-lail itu, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza jallaha, dia zahir tu, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, lelaki dan perempuan. Maka tashbih atau perbandingan itu dibawa dalam ayat ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.